Alright. Okay, baik. Kita sambung pelajaran kita pada minggu lepas. Right? Okay. Ustaz rasa nak share screen Ustaz. Okay, ni yang kita belajar pada minggu lepas. Dah siap dah kotak ni? Dah. Dah. Semua dah siap dah? Dah. Okay, kita bincang yang ni dulu. Okay, nombor 11. Nombor 11 apa jawapannya? Liza Lighthouse. Macam mana? Liza Lighthouse. Liza Light Horse. Macam tu lah. Liza Light Horse. Okay. Okay, very good. Number 12. Calling, siapa boleh bagi jawapan number 12? Nombor 12, nombor 12. Nina buat kedok dancing ni. living room. Nina Dancing dance. ING kita buang dulu nah. Kita buang dulu ING. Kita ambil root word je. Dance living room. living room. Okay. Okay. Dance living room. Okay. Okay, next. Number 13. Orang lain tak ada. Najwa jawab apa? Najwa. Nombor 13. Nurul Najwa. Saya tengok nama dia yang ada ni. Nurul Najwa. Saya belum buat Awak tak buat lagi. sebab tak join. Kalau tak join minggu lepas, saya akan selalu bubuh video yang kelas kita dalam YouTube. Awak boleh tengok. Link dia saya akan bubuh dalam grup WhatsApp. Awak boleh tengok video-video yang kita dah belajar balik. Okay. Danish. Danish nak jawab kan? Number 13. Mr. Lim sell clothes. Mr. Lim sell clothes. Okay, very good. Okay, nampaknya awak dah mula faham. Okay, baik. Number 14. Imanina. Mimi Bell Vic apa ni? Vic Bus. Apa dah? Nombor 14 apa? Mimi Bill Apa dia? Bill Apa dia? Verb dia apa dia? Bill Cuba eja tengok. P-E-E-L P-E-E-L. Peel. Bill. Peel. Okay. Vegetable. Okay. Okay lah. Alright. Number 15. 15. Suhaidi. Yes. Suhaidi memang nama awak Suhaidi ya? Shifa. Syifa. Suhaidi nama siapa? Ayah saya. Oh. Lain kali pakailah. Lain kali awak login, pakailah ID MOE. Keluar nama awak. Senang saya nak tengok nama awak. Nama awak Syifa. Okay. Syifa, alright. Syifa. Next, Syifa nombor 15. The elephant eat sugar cane. Elephant eat sugar cane. Alright, good. Number 16. Next. Nur Mashalin. Apa ni? Mashalina ke apa? Mashalin ke apa? Ya, saya. Okay, next. Number 16. Amran. Amran. They eat Take. eat
Okay. Pencil. Take pencil. Okay. Okay, number 17. Siapa yang nama? Rosita. Siapa nama dia? Ni nama ni ID mak dia ni. Ha. Nurdamia. Apa sangat dia tukar dah. Nurdamia. Nurdamia. Damia Balkis ke? Damia Balkis, yes. Yes, sorry. Number 17 Damia. We ride train. We Ride ride train. train. Okay, number 18. Siapa-siapa lah number 18? Cepat. Ray sleep bed. Apa dia Damia? Ray. Rain. Nama dia Rain. Ya. Hujan. Nama orang tu Hujan. Rain. Sleep. Bed. Bed. Okay, number 19. 19. Cepat, dua lagi. Siapa nak jawab? Shaza close door. Shaza close door. Okay, number 20. Ayano swim waterfall. Damia apa dia Damia? Ayano Saya tak ingat, saya tak dapat nama dia. Nama dia siapa? saya ambil dengan lain. Aili. Aileen. Okay lah, Ya. Aileen. Swim Swim waterfall. waterfall. Okay, baik. So, ingat. Apa yang kita buat ni sebenarnya, okay, apa yang kita buat ni sebenarnya, okay, saya masuk surat baru jap. Okay, apa yang kita buat ni sebenarnya, okay, yang jadual yang kita buat tu, okay, Danish, Damia, okay, Shalina, okay, apa, ramai lagi lah yang ada ni kan, okay. Apa yang kita buat ni sebenarnya kita tengah kita tengah identify. Kita tengah mengenal pasti. Alright? Kita tengah mengenal pasti. Alright? Kita nak mengenal pasti seperti yang saya bagi tahu. Kita nak mengenal pasti, kita nak kenal pasti apa? Kita nak kenal pasti yang pertama, kita nak kenal pasti verb. Kedua, kita nak kenal pasti noun. Ketiga, kita nak kenal pasti pronoun. Okey. Dan yang keempat, awak kena tahu singular, okey. Verb dengan noun ni adalah singular ataupun plural. Okey. Benda ni, saya harap benda ni jelas. Alright? Verb, noun, pronoun, singular, plural, benda ni semua mesti jelas. Okey. Kalau dia plural, mesti dia ada S kat belakang. Contoh macam itulah. Contoh macam train kena jadi trains, car kena jadi cars, semua benda tu. Okey, baik. Hari ni yang kita belajar minggu lepas tu, yang kita buat kotak pronoun, verb dengan noun tersebut. Okey, saya bagi tahu dia hampir betul tapi dia belum betul lagi. Sebab apa? Sebab grammar dia salah. Hari ni kita nak belajar perbetul grammar dia. Baik. Untuk membetulkan grammar daripada ayat yang kita buat tu, okey, kita kena tahu dua perkara, iaitu grammar law. Okey, grammar law number 1. Okey, saya tulis dulu lah. Noun. Okey. Grammar law yang pertama ialah tentang noun. Okey. Noun ni awak kena tahu singular dia kawan dengan singular.
plural dia kawan dengan plural, ataupun plural boleh stay alone. Nanti saya cerita benda apa. Semua benda ni saya akan cerita benda apa. Ataupun grammar law number 2. Grammar law number 2, apabila pronoun bertemu dengan verb. Okay, PR bertemu dengan V. Okay, kita cek dia punya sahiwati. Okay. Okay. Sahiwati tu apa? Sahiwati tu ialah she, Ali, he, it, we, Ali and Abu. Yang ni ya, Ali and AA tu Ali dan Abu, they, you. Okay. Apabila dia kumpulan Sahi, S-A-H-I, she, Ali, he, it ni, kumpulan dia kumpulan singular. Saya tulis kat atas ni, kumpulan kat bawah ni. Dia singular. Kumpulan we, Ali, Abu, they, you, dia kumpulan plural. Okey. Apa nak buat? Kumpulan singular kita tambah S. Kumpulan plural kita tolak S. Kita tak mau S. Kalau dekat kumpulan noun pula, plural ni kita tambah S. Sini kita tambah S. Okey. Singular kita tolak S. Okey. Benda apa ni, Sir? Baik, Sir akan buat beberapa contoh. Sir nak awak faham. Okey. Contoh nah. Okey. Example. Okay, number 1. Contoh, cuba bagi satu pronoun. Okay, my father. Satu verb. Tolong bagi kat saya satu verb. Siapa boleh bagi saya satu verb? Apa-apa verb yang sesuai dengan my father? Yes, Danish. Wash. Apa dia? Wash. 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 Okay, wash. Next. Noun. Car. Basuh apa? Okay. Basuh car. Okay. Apa-apa yang saya tulis dengan pen yang berwarna hijau ni, okay, yang dengan berwarna hijau ni, benda itu perlu berlaku di dalam kepala otak awak. Alright, ya. Apa-apa yang saya tulis dengan pen berwarna hijau ni, benda itu perlu berlaku di dalam kepala otak awak. Okey, baik. Apa yang saya bagi tahu tadi, kita kena identify. Identify verb, noun, pronoun, singular ataupun plural. Baik. So kita nak identify. My father ni kita pun identify. Oh, dia pronoun. Wash ialah verb, car ialah noun. Okey. Benda tu kita kena identify. Alright? Identify maksudnya kenal pasti. Kita kena kenal pasti perkataan tersebut dia pronoun ke, wash ke ataupun car. Okey. Next kita nak identify apa? Kita nak identify dia singular ke dia plural. Okey. Kita check lagi. My father. My father ni singular atau plural? Singular. Singular. Sebab apa dia singular? Sebab tak ada S. Kalau awak letak my father's kat belakang, alright, maksudnya dia plural. Tapi di sini dia tidak ada S. So bila tidak ada S, dia jadi singular. Alright. Wash. Wash tak ada kena-mengena lah. Okay. Sekarang noun. Car. Car ni singular atau plural? Singular. Singular juga sebab dia tidak ada S. Okey, baik. Dia tidak ada S. Apanya benda yang saya tulis dengan warna hijau ni, dia berlaku dalam kepala otak awak.
Okay, awak tak perlu tulis pun. Dia mesti berlaku dalam kepala otak awak. So your mind kena cekap. Alright. Bila ada perkataan-perkataan macam ni, you need to carefully identify mana satu pronoun, mana satu verb, mana satu noun. Kemudian terus check dia punya singular dengan plural dia. Baik. Bila dah habis identify, sekarang kita nak tengok. Okay, baik. Sekarang kita nak tengok. My father ialah pronoun. Alright. Pronoun kumpulan singular. Alright. Pronoun, my father ni pronoun. Okay. My father ni pronoun kumpulan singular. Okay. Kumpulan singular. So, kita tengok ni. Pronoun bertemu dengan verb. Nampak tak? Nampak tak ni? Ayah. Okay ni. Nampak tak ni? Pronoun bertemu dengan verb. Pronoun bertemu dengan verb. Pronoun bertemu dengan verb. Undang-undang yang kedua. Grammar law number 2 ni. Grammar law number 2. Pronoun bertemu dengan verb. Nampak? Pronoun berjumpa dengan verb. Apabila pronoun tersebut singular, kumpulan dia singular. Nampak ni? Ni singular. Kumpulan dia singular. Kita buat apa? Kita tambah S. Tambah S kat mana? Tambah S kat sini. Kat verb. So, kalau my father jadi wash. Tambah S lah. Jadi washes lah. Sebab dia H kena tambah ES. Awak faham tak pasal apa kena tambah S ke, ES ke, IES ke? Jelas kan? Sepenajak itu kan? 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 Betul tak? Sepenajak kan? Sebab apa dia kena tambah S, kena tambah ES. Skip lah ni. Sebabnya awak kena tahu S ni dia ada adik-beradik dia. ES, dia ada IES, dia ada VES and so on. Kan? Awak faham kan? Okay. Okay. So my father, bila dia pronoun bertemu dengan verb, kita check pronoun dia kumpulan singular. Kumpulan sahih. Oh, dia kumpulan sahih se. So kita kena tambah S. Tambah S kat mana? Washes. Sekarang noun kita. Noun kita undang-undang pertama. Undang-undang pertama kata apabila dia singular, kawan dia pun kena singular. Okay. So my washes a car. Contohlah a car. Contoh kita bubuk a sebab a ni singular. A satu. So dia kena letak tak boleh my father washes car. Salah. Kalau saya tulis my father washes car, ini tetap salah. Sebab apa? Sebab ini noun ini dia singular, dia tidak ada kawan dia. Dia tidak ada kawan dia. Kalau kita nak letak noun ni tanpa ada kawan, okey, maksudnya kita nak guna yang plural alone ni. Okey, contoh my father washes cars. Baru dia betul. Jelas? Boleh faham ah? Boleh faham ah? Okey. So kalau kita tengok balik kepada latihan yang kita buat tadi, okey, latihan yang kita buat tadi. Okey. Contoh macam ni. Semik warna biru. Liza. Liza is pronoun. Okey. Liza is pronoun. Okey. Pronoun sini ialah verb ni ya. Ini ya. Pronoun, verb dengan noun. Sini horse ni ialah dia punya noun dia. Pronoun. Pronoun Liza ni singular. Correct? Betul? Kalau singular dia kumpulan apa? Kumpulan siapa? Kumpulan sahih. Kena buat apa? Kena tambah S. So bila dia kena tambah S, kita sepatutnya kena ada likes kat sini. Liza likes. Kan? Liza likes horse. A horse. A horse. Sini noun singular, sini pun kena kawan dia. Like a horse. Baru betul. Kalau saya tulis balik, Liza like horse. Okay. Liza like horse. Liza ni pronoun, sini verb, sini noun. Okay. Kita pun check. Oh, Liza singular. Singular dia kumpulan sahih. Ni, kumpulan sahih ni. Kumpulan sahih.
Kumpulan sahih. Okey, kumpulan sahih ni kita kena tambah S. Bila kita kena tambah S, kita pun buat apa? Kita tambah S kat dia. Liza likes. Barulah betul. Sebab apa kita tambah S kat sini? Sebab dia singular. Dia kumpulan sahih. Ini undang-undang grammar law number 2. Grammar law number 2. Pronoun bertemu dengan verb. Kemudian horse. Horse ni singular, noun. Tak boleh stay alone. Bila tak boleh stay alone, kita bagi kawan dia. A horse. Barulah ayat ni betul. Boleh faham? Boleh faham? Sampai sekarang boleh faham? Boleh faham tak? Ha? Boleh. Boleh faham? Okey. Boleh. Okey. Boleh. Tak apa. Seteruskan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua dia kata seambil Boleh. nombor 17. We ride train. Okey, saya ambil we ride train. We saya tulis dengan warna putih sekejap. Ayo. We ride train. Pertama sekali kita kena identify. Okay, so we ni ialah pronoun, ride ni ialah verb, train ni ialah noun. So we ni singular or plural? Plural. Okay. Ya. Noun ni train ni. Noun train ni singular or plural? Singular. Singular. Okay. Sekarang kita tengok. We pronoun bertemu dengan verb. Grammar law number 2. Okay. We kumpulan apa we? We kumpulan wati. W-E. Ni nampak ni. We. Dia kena buat apa kalau kumpulan plural? Tak perlu tambah S. So, sini tak perlu tambah S. So, kita just simply perlu tulis we ride train. Train ni singular. Kena letak kawan kat dia. We ride a train. Barulah ayat tersebut betul. Okey. Sampai sekarang jelas ha? Sampai sekarang jelas ha? Boleh? Yang ni kita panggil subject, Boleh. verb and agreement. Okey, subject, verb, agreement. Kita panggil subject, verb, agreement. Baik, sebelum kita nak buat latihan, sikit hari ni. Okey. Boleh tak awak salin benda ni? Okey, awak salin ni. Ini yang A ni, A. Kemudian awak salin yang B ni dalam buku. Ni. Nak awak salin A, identify ni, kemudian nak salin B, grammar law. GL ni grammar law lah, grammar law yang sini. Okey. Faster. Sir, buku apa? Apa pun boleh. Cepat. Kita nak dia. Saya ambil yang pertama A dulu. Okey, salin dulu. Sorry lah, this is my handwriting. Susah sikit nak tulis atas iPad ni. Saya harap awak boleh baca lah. Identify, verb dan sebagainya. Awak salin sebiji macam mana yang saya tulis. Supaya nanti, sebab saya akan guna balik apa yang saya tulis berulang-ulang kali.
Kemudian kita nak buat latihan sikit. Yang A dah siap? Dah. Dah. Belum. Saya dengar ada yang belum. Okey. Saya bagi lagi 2 minit. Nombor 4 tu singular. S-I-N-G-U-L-A-R. Singular. S-I-N-G. Sing. Lepas tu ular. Singular. Singular. Singular ni maksudnya dia satu lah. Dia satu. Okay. Kalau kita dalam kelas nanti kita akan buat latihan yang sangat banyak, especially tentang rules number 1 and rules number 2 ni. Sebelum kita nak pergi rules number 3, number 4 and number 5, grammar law kita nak baca sampai 5 je. Rules number 1 and number 2 ni, cikgu ni tulisan doktor kan. Amboi, hang pelin tu. Susah lah, biasalah nak cepat. Pasal hang faham cukup lah. Lama-lama hang faham lah tulisan saya. Ha? Betul tak? Jacob ada Jacob lah ni tak? Ada. Oh, ada hari ni ada tapi tak nampak muka. Jacob belum mandi ke Jacob? Ayoyo, belum mandi. Dah siap. Okey. Grammar law number 1. Awak kena faham tau apa yang saya conteng-conteng ni. Ini benda ni penting untuk awak faham. Bukan nak awak salin tu just dia berkubur di dalam buku. Tak mau dia jadi berkubur dalam buku. Tak mau dia jadi hantu dalam buku kita. Nak awak ingat sampai awak mati. Macam tu. Okey, sampai awak mati awak akan guna apa yang saya ajak ni. Okey, sampai awak mati. Rules number 1, number 2, number 3, number 4, number 5 awak akan guna sampai awak mati. Sir. Ya. Identify saya tak habis salin lagi. Tak habis lagi. Nah. Cepat sikit. Okey. Nombor berapa dah? Cepat sebagi 1 minit je. Okey. Tengok yang bawah ni pula. Okey. Kotak Sahi dengan Wati tu awak kena faham. Okey, ni lah kawan kita, Sahi dan Wati.
Okay. So Sahih tu dia singkatan kepada S tu lah. S-A, nampak saya tulis yang warna putih tu kan. Sahih, awak boleh baca. Okay. Kalau awak rajin awak tulis lah dengan pensel warna lepas ni. Okay. So S tu she, A tu Ali, H tu he, it. Itu kumpulan Sahih, kumpulan singular. Kumpulan plural pula, okay. Dia ada seorang lagi. Saya lupa tambah nasib. Baik. Dia ada I kat sini. I pun kumpulan plural. Walaupun I tu seorang-seorang dia, tapi dia kumpulan plural. Saya baik saya teringat. Okey. Dan kumpulan yang kedua ialah kumpulan wati. We, A tu ialah Ali dan Abu. Ali and Abu. Okey. Awak boleh tulis penuh ataupun awak boleh tulis A. As long as awak faham, it's okay. Yang penting awak faham. Tak faham, tanya. Macam tu. Okey. Tak faham, tanya. Yang penting you understand benda yang kita buat ni. Okay. And then T tu they, kemudian you, kemudian dia ada I. Okay. You tu awak, I, you and I always special dalam bahasa Inggeris. Dia sentiasa dianggap plural. Dia tidak dianggap sebagai singular walaupun dia seorang. Okay dah? Okay? Boleh faham lah? You, walaupun dia seorang, kita kata you awak. Awak tu maksudnya awak tu seorang lah. Kalau dia dua orang, kita akan kata awak they, mereka. Macam tu kan? Tapi disebabkan I dengan you in English is a special, dia sentiasa plural. Dia duduk dalam kumpulan plural. Okay? Dia sentiasa duduk dalam kumpulan plural. Okay, nanti kita tengok contoh tentang you dengan I. Sebelum kita buat latihan, kita akan tengok contoh tentang kumpulan plural pula. Tadi kita tengok kumpulan Sahih kan? Lepas ni kita tengok kumpulan wati pula. Dah siap dah? Dah, teacher. Okey, tak apa. Yang belum nanti awak boleh awak tengok balik dekat YouTube lah. Masa tak berapa banyak dah ni. Kita dah lagi dalam 15 minit je, kita nak buat latihan lagi. Okey? Teacher, saya baru join. Nanti awak tengok YouTube lah. Okey, daripada mula. Siapa awak lambat kenapa? Baru bangun ke? Bukan, internet slow. Okey, never mind. Nanti bila free awak tengok YouTube. Okay. Okey, nanti petang-petang atau malam sikit saya akan bagi video dekat YouTube. Okay. Mak saya pun nak pergi vaksin. Okey, never mind. Go. Sebabnya nanti awak ada YouTube, awak boleh tengok kelas ni sampai habis. Sambungan kan? Awak boleh sambung. Yang penting awak kena sambung belajar. Okey. Habiskan. Okey. Kita dah tengok kumpulan Sahih. Now kita nak tengok kumpulan wati pula. Okey, example number 2. Contohlah saya letak macam we. Okay. We kill. Bunuh. We kill the birds. Ayat ni betul tak? Siapa kata ayat ni betul? Siapa kata ayat ni salah? Saya. Ada keluar dekat awak kan? Poll kan? We kill birds. Ayat tu betul ke salah? Ada keluar tak dekat awak punya ni? Dekat phone. Cuba tekan. Betul atau salah ayat ni? Dia terus hilang. Benda tu terus hilang. Benda tu terhilang. Dah jawab. Tak. Sekrit sekali lagi. Hilang. Okey.
Jangan tekan cepat sangat tau. We kill birds. Ayat ni betul. Salah. Okey. Okey, vote sekali lagi. Betul atau salah? Simple as that. Siapa yang kata salah, kata klik salah. Siapa yang kata betul, kata betul. So far 2 orang je yang tekan. 3 orang kata salah, seorang kata betul. Salah. Okey. Baik. Kita tengok ayat ni betul atau salah. We kill birds. Baik. Benda pertama nak kena buat apa saya kata tadi? Ya, ada kata betul, ada kata salah kan? Okey. Benda pertama nak kena buat apa? Bila kita dapat ayat macam ni, kita nak buat apa? Kita kena buat apa? Ladies and gentlemen, tolong bagi tahu Ustaz. Apa yang benda pertama yang kita perlu buat? Identify. Okey? Identify. Kenal pasti. Kena kenal pasti perkataan-perkataan tu jenis apa? Dia singular ke? Dia plural? Okey? Kena kenal pasti. Baik. We itu jenis apa perkataan ya? Pronoun. Kill tu apa? Verb. To identify kill? Ha? Verb. Birds? Noun. Noun. Okey, verb tu birds tu ialah noun. Baik. Ladies and gentlemen, kemudian kita terus kenal pasti dia singular ke plural. Okey, kita punya pronoun ni. Pronoun kita ni we. We ni singular or plural? Plural. Plural. Okey. Birds singular or plural? Plural. Macam mana awak tahu dia plural? Ada S. Okay, very good. Sebab dia ada S, sebab tu dia plural. Baik, sekarang kita tengok balik undang-undang yang kita tulis tadi. Okey. Undang-undang yang pertama, pronoun bertemu dengan verb. Okey. Pronoun bertemu dengan verb. Okey, pronoun bertemu dengan verb. Kita ada we. Okey, kita ada we. Ni we. Ni saya ambil warna kuning lah pula. Okey. We, kita ada we. We kumpulan plural. Perlu buat apa? Tak perlu tambah S. Okey. Tak perlu tambah S. So, tak perlulah tambah S. We kill. Sekarang birds. Birds kita plural. Birds kita plural. Okey. Sekarang birds kita ni plural. Okey. Plural. So, kita tengok balik undang-undang yang pertama. Undang-undang pertama kata, kalau dia plural, plural dia kena kawan dengan plural. Ataupun plural boleh stay alone. Okey, apa maksud dia ni sir? Maksud dia macam ni. Yang ini plural ni stay alone. Dia sorang-sorang dia aja. Nampak tak? Dia sorang-sorang dia. Birds. We kill birds. Betul. Tapi kalau kita nak bagi kawan dekat dia, boleh, tak ada masalah. Tolong tulis. We kill 2 birds. Okay, nampak tak? So ini pronoun kita, ini verb. Check. Kumpulan pronoun. So ni tak perlu tambah S. Ni tak perlu S. Tolak S. Tak perlulah tambah S. Okay? Tak perlulah tambah S. Kita tolak S dekat kill. Okay. Kemudian birds ni noun. Plural. Kita bagi kawan dekat dia. Ni undang-undang pertama. So 2 birds. Yang ni kalau plural, kawan dia pun plural. Yang ni kalau plural tu, dia alone. Jelas tak? Okey, tak apalah, benda baru. Jelas. Biasalah tu, biasalah. Kalau kita tak berapa nak faham tu, biasalah. Lama-lama awak akan faham lah. Lama-lama awak akan faham lah. Okey. Sekarang kita nak buat latihan. Bila latihan ni, baru awak akan semakin faham. Okey? Latihan ni semakin faham. Okey, baik. Latihan dia masih lagi menggunakan
jadual. Macam minggu lepas. Masih lagi menggunakan jadual macam minggu lepas. Alright? Jadual minggu lepas, iaitu kita ada pronoun, kita ada verb, kita ada noun. Okey, kita ada pronoun, kita ada verb dan kita ada noun. Sama macam minggu lepas. Tetapi ada sedikit berbeza. Ada sedikit berbeza. Awak buat jadual ni dia lebar sikit lah, sebab kita nak tulis ayat, kita nak tulis the, kau nak tulis kau nak tulis to, kau nak tulis for, kau nanti okey. Okey, boleh faham ah? Okey. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Katakanlah ayat nombor 1 ni, saya tulis my friends. Okey. Contoh. Friends. My friends. Okey, awak tahulah friends tu ialah plural. Boleh? Boleh? Dia berlaku dalam kepala otak awak. So verb selepas ni kena tambah S ke tak perlu tambah S? Ni pronoun kita ni my friends. Plural. Verb seterusnya ni perlu tambah S ke tak perlu tambah S? Tak perlu. Tak perlu. My friends. Tak perlu. Read. Okey, read. Contoh read. Read. Okey. Noun dia a book. Awak buat ayat tapi dalam kotak. Nampak tak? Jelas? Jelas ah? Jelas ah? Okey. Contoh sebagi number 2. Number 2. Sebagi number 2 sebagi cooks. Letak S dekat verb. Apabila awak jangan salin lagi. Weh, jangan pulun salin lagi. Relax lu. Relax lu. Sekian salin lah. Salin sekian boleh tengok YouTube nak salin. Aku nak faham. Saya nak awak faham. Salin lagi hang boleh buka YouTube, pause, hang salin. Tak ada masalah benda tu. Kan? Nak faham ni susah. Okay, sekarang verbs. Verbs ni saya letak cooks. Ada S. Apabila saya letak dia S, pronoun dia kena singular ke plural? Yang tu yang awak kena faham. Siapa boleh bagi tahu saya? Pronoun kena singular ke plural? Singular. Singular. Bagi contoh satu yang singular. Bagi contoh satu singular. Bagilah contoh satu dekat saya pronoun yang singular. He. He. Oh, senang. Contoh. He. He cooks. Cooks apa? Pancake. Pancake. Oh, sama. Betul ke ayat ni? Tak betul lagi ni. Sebab apa? Sebab nounnya singular. Kalau singular, kena singular kawan dengan singular. Betul tak? Bagi satu kawan kat dia. Pancake. Jelas. Macam ni. Boleh faham? Boleh faham? Okay, kita tengok contoh nombor 3. Nombor 3. Saya bagi noun dia pula. Noun dia sebagi plural. Saya nak bagi plural noun dia. Contoh sebagi tables. Okey. Tolong bagi kat saya satu pronoun dengan verb yang kita boleh bina ayat dia. Ladies and gentlemen, cepat. Najwa ke, siapa-siapa ke, Imani ke, Damia mana, Damia Balkis ke, Jacob. She.
Okay, she apa? She apa? She what? Read. Reading. She reading tables? Silap. Okay. Perbetul ke balik? Clean. She buy. She buy. Betul ke buy? Betul tak ayat ni? Salah. Sebab apa? Salah. Siapa boleh bagi tahu? Sebab apa dia salah? Tak ada S. Sebab Dekat mana? Sebab dekat mana tak ada S? she. She tu kena tambah S. No. Macam tu. Bye. Bye. Okay, bye. Kena tambah S. Sebab apa bye kena tambah S? Sebab dia Noun ada S. Sebab apa? Siapa dia singular? Siapa singular? Taxi. Siapa singular? Siapa yang singular? Sahih. Sebab she tu kumpulan sahih. Sebab she ni kumpulan sahih, kita tambah S dekat belakang. Okay, boleh faham? Boleh. Macam tu. Okay. She buy tables. Boleh tak tables ni plural? Tables ni singular ke plural? Singular. Tables. Oi, tables. Singular ke plural? Singular. Wait, saya nak tanya. Singular. Singular tu pendatang apa? Jawablah tu, beri tak cakap tu itu. Singular tu benda apa? Singular tu. Satu. Very good. Singular tu satu. Plural tu banyak, lebih daripada satu. Sekarang tables ni singular ke plural? Macam mana awak tahu dia plural? ada S. Ada banyak, Dia ada S. S. Benda tu kena jelas. Tak mau salah lagi. Alright. Tak mau lah tiap-tiap hari nak kena ulang. Tak mau. Sekali awak faham sampai bila-bila. Tables tu plural. Sebab apa dia plural? Kalau orang tanya awak, why tables tu plural? Sebab dia ada S kat belakang. Dia ada S di belakang. Understand? When we put S at the end of the noun, dekat belakang noun tu, dia menunjukkan dia ialah plural. Sebab tu kita letak S, kita nak membezakan singular dengan plural. So this is a plural. Sekarang soalan plural ni perlu tambah apa-apa tak kat depan dia? Tak. She buys tables. Okay, ayat ni dah betul. Sebab table boleh stay alone. Plural boleh stay alone. Okay, ni noun ni, plural ni boleh stay alone. Tables. Okay. Number 4. Kita tengok number 4. Okay. Sesambung number 4. Okay, number 4. Awak dah boleh mula salin dah. Okay, awak dah boleh mula salin dah. Saya nak bagi latihan sikit. 5, 6, 7. Alah, tak cukup pula kotak sebab 8, 9, 10. Tereng, saya tambah sikit. Okay, saya bagi contoh. Sini sikit. Oh, tak maulah, saya nak bagi dalam bahasa Melayu lah. Tak apalah, ni sudah tulis dah. Pandai-pandai awak cari nanti ya. Sini gunung.
Okay. Macam mana saya nak buat? Okay. Nama 6 saya nak tulis timun. Nama 7 saya nak tulis bawang. Kemudian saya nak tulis jagung. Nama 8 jagung. Next saya nak tulis terung. Next saya nak tulis kobis. Teman sayur hari ni. Okay. Okay. Ini nombor 1 sampai nombor 7. Salin cepat. Oh, masa dah habis dah, pukul 10.30 dah. Cepat lagi, saya ada kelas lagi. Saya nak ayat yang penuh. Maksudnya macam ni, macam nombor 1 ni. Saya nak ni, my friend reads a book. Contoh macam tu. Timun, bawang, jagung, terung, kobis. Ni latihan dia. Okay, hari ni kita sentuh tentang kita dah sentuh sedikit tentang grammar law 1 and 2. Tentang kita akan sentuh lagi tentang grammar law ni minggu hadapan dan minggu selepas ni kita akan sentuh sampai sepuas hati awak pandai. Okay, sekarang kita belajar yang simple sahaja. Kita belajar latihan yang simple, tapi lepas ni latihan dia akan makin lama makin susah. Alright? Makin lama makin susah. Baik, saya minta maaf, saya terpaksa undur diri dulu. Saya ada kelas lepas ni pukul 10.45 macam tu dengan pelajar-pelajar USM dengan UPSI. So awak yang mana tak sempat salin tu, later on bagi awak video, awak boleh tengok dekat YouTube, awak boleh pause, awak boleh salin. Alright? Okay? Okay. Boleh nah? Boleh. Okay. So yang mana yang tak faham, don't worry, benda ni benda baru. So tak assume awak boleh faham dalam satu hari benda ni.
kita akan belajar berulang-ulang kali sampai awak pandai. Alright, so please understood something, please understand something. Latihan yang saya bagi tu jangan sesekali awak Google ataupun awak tanya jawapan dekat your parents. Jangan. Awak buat salah, saya tak marah. Awak buat jawapan yang salah, saya tak pernah marah. Saya tak kisah pun awak buat jawapan yang salah. Because daripada kesalahan kita akan belajar untuk kita jadi pandai. Tapi yang saya marah kalau awak tiru Google dan awak tiru jawapan mak dengan ayah awak. Because I am a teacher, saya boleh kenal jawab ayat yang mak dengan ayah awak buat, kakak dengan abang awak bagi, ataupun ayat yang awak tiru daripada Google, saya boleh kenal. So, just buat seperti mana yang saya ajak sahaja. Okay, jelas? Okay, setakat tu saja. Thank you for coming. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Right, Assalamualaikum. Bye, sir. Bye, sir.